Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita baru saja memasuki surah Al-An'am, dan pada pertemuan yang lepas saya telah jelaskan intisari dan sinopsis latar belakang surah Al-An'am ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita baca ayat pertama daripada surah Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Yang bermaksud, segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Dalam pada itu orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, surah Al-An'am merupakan surah kedua yang Allah Subhanahu wa taala mulakan dengan frasa alhamdulillah selepas surah Al-Fatihah. Terdapat 3 lagi surah, yang kesemuanya 5 surah yang Allah mulakan dengan frasa alhamdulillah, iaitu selepas suratul An'am, suratul Kahfi, kemudian surah Saba dan juga surah Fatir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka dimulakan surah Al-An'am ini dengan memperakukan suatu hakikat yang utama dalam semua agama, iaitu Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang berhak untuk diberikan segala puji-pujian, segala kemuliaan. Maka dialah Allah yang memiliki segala puji-pujian. Adapun kalimah alhamd, seperti mana pernah kita bicarakan bersama dalam pentafsiran surah Al-Fatihah di awal dahulu, ia bermaksud suatu pujian dengan lidah. Alhamdu bermaksud satu pujian dengan lidah, atau mana yang dituturkan, yang disebut, yang mana pujian itu adalah ditujukan kepada atau disebut untuk atau disebabkan oleh kebaikan yang datang daripada pihak yang kedua, iaitu pihak yang dipuji, yang mana pemberian itu atau kebaikan itu berupa nikmat atau selain daripada nikmat itu. Manakala kalimah atau huruf alif lam pada kalimah alhamdu itu menunjukkan bahawa yang selayaknya memiliki segala bentuk puji-pujian, begitu juga segala bentuk kemuliaan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud puji-pujian itu maksuran, tertentu, hanya pada Allah pada hakikatnya. Kerana Allah lah yang mencipta segala-galanya, maka hanya yang mencipta dan memiliki segala-galanya itu yang berhak untuk dipuji. Adapun puji-pujian yang ditujukan kepada sesetengah manusia di atas kebaikan mereka yang mereka lakukan, pada hakikatnya puji-pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
Kerana Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah kepada mereka untuk melakukan kebaikan. Allah lah yang memudahkan jalan kepada mereka untuk melakukannya. Maka sudah pastilah secara hakikinya puji-pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, beberapa ahli tafsir, bahkan ramai dalam kalangan ahli tafsir, telah menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan surah ini dengan Alhamdulillah. Begitu juga mereka menjelaskan tentang perbezaan. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, para ulama tafsir menjelaskan apakah perbezaan di antara tiga kalimah yang hampir sama maksudnya, iaitu al-madhu, alhamdu dan juga asyukru. Al-madhu, alhamdu dan asyukru. Mereka mengatakan bahawa al-madhu yang juga diterjemahkan sebagai puji-pujian sifatnya lebih umum daripada alhamdu. Alhamdu juga diterjemahkan sebagai puji-pujian. Sedangkan alhamdu itu sifatnya lebih umum daripada asyukru yang diterjemahkan sebagai kesyukuran. Bagaimana kita nak faham atau bagaimana kita ingin memahami kalimat al-madhu berbanding alhamdu? Maka para ulama menjelaskan kepada kita bahawa al-madhu itu berlaku dan ditujukan kepada orang yang berakal atau makhluk yang berakal ataupun makhluk yang tidak berakal. Contohnya, seorang lelaki, maknanya seorang manusia lelaki dipuji di atas pelbagai kebaikannya atau kelebihannya. Dipuji di atas kelebihannya atau kebaikannya. Begitu juga suatu yang tidak berakal. Contohnya seperti mutiara, permata, perhiasan-perhiasan yang indah juga dipuji. Dipuji kerana keindahannya, kecantikannya. Maka inilah maksud al-madhu. Bermaksud al-madhu itu merujuk kepada semua. Sama ada yang dipuji itu manusia yang berakal atau makhluk Allah yang berakal atau selain daripada itu. Selain daripada yang berakal itu tidak berakal. Manakala kalimah alhamdu juga diterjemahkan sebagai puji-pujian. Alhamdu itu tidak berlaku atau tidak diungkapkan. Puji-pujian dengan lidah itu tidak diungkapkan, melainkan ditujukan kepada orang yang melakukan kebaikan. Yang mana orang itu telah memilih ataupun telah dengan sengaja melakukan kebaikan. Maka yang melakukan kebaikan itu ditujukan kepadanya puji-pujian di atas kebaikannya. Maka sifatnya lebih khusus daripada al-madhu tadi. Bagaimana pula alhamdu itu lebih umum sifatnya daripada asyukr atau kesyukuran. Kerana alhamdu adalah suatu perbuatan menggambarkan atau sebutan bagi mengagungkan, memuliakan si pembuat. Pembuat apa? Pembuat kebaikan. Pembuat yang mengurniakan, yang melimpahkan sesuatu. Sama ada yang dilimpahkan itu sampai kepada yang memuji atau kepada orang lain atau kepada pihak lain. Itu alhamdu. Adapun asyukru tertentu, suatu kesyukuran mengagungkan orang yang melakukan kebaikan atau pihak yang melakukan kebaikan, yang mana kebaikan itu sampai kepada kita, sampai kepada orang yang memuji. Yang tadi sama ada sampai alhamdu sampai kepada yang memuji atau sampai kepada orang lain. Maka asyukru ini lebih khusus sifatnya. Bermaksud puji-pujian atau kesyukuran atau ucapan terima kasih daripada penerima kepada pemberi. Kerana pemberian yang ditujukan kepadanya ataupun yang dilimpahkan, diberikan kepadanya. Maka itulah perbezaan di antara al-madhu, alhamdu dan juga asyukru. Kerana itu kita tidak mengatakan al-madhu lillah, tapi kita katakan alhamdulillah. Kerana al-madhu itu terlalu umum sifatnya. Boleh berlaku kepada sesiapa sahaja atau sesuatu. Sama ada pihak yang dipuji itu berhak menerima pujian ataupun tidak berhak menerima pujian. Adapun alhamdu itu tidaklah berlaku melainkan kepada pihak yang berhak, yang melimpahkan
kenikmatan kepada penerima nikmat itu. Maka bila disebutkan alhamdulillah, membawa maksud bahawa puji-pujian itu hanya berhak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi menjelaskan bahawa Allah lah Tuhan yang memiliki, menjadikan, menciptakan alam ini. Dialah yang melakukan segala-galanya. Maka dengan itu, hanya dialah, yakni Allah sahajalah yang berhak untuk diucapkan alhamdu, iaitu alhamdulillah. Manakala tidak disebutkan di dalam ayat ini asyukru lillah, kerana seperti yang kita tahu tadi bahawa kesyukuran itu merupakan suatu bentuk ucapan bagi mengagungkan, memuliakan pihak yang dimuliakan itu disebabkan pemberiannya yang sampai kepada kita. Bermaksud bila kita mengatakan ucapan asyukru, atau kita dalam bahasa kita katakan ucapan terima kasih, ucapan terima kasih hanya ditujukan kepada orang yang berjasa, orang yang mengurniakan, yang memberi kepada kita sesuatu. Maka apabila kita mengucapkan asyukru lillah, membawa maksud kita mengagungkan Allah, kita berterima kasih kepada Allah di atas nikmat yang Allah berikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk dimuliakan, berhak untuk diagungkan, tidak kira sama ada nikmat itu sampai kepada kita atau tidak sampai kepada kita. Bermaksud kita tidak mensyaratkan sama ada Allah mengurniakan atau mengambil semula nikmat daripada kita. Allah tetap ditujukan alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita membaca surah ini, iaitu surah Al-An'am, seperti mana kita baca surah Al-Fatihah, dan juga 3 lagi surah di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan kalimah alhamdulillah, secara ringkasnya, secara mudahnya untuk kita faham bahawa seolah-olah selepas kalimah alhamdulillah, yang kita boleh fahami dengan segala puji-pujian itu hanya tertentu atau hanya dimiliki, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah terdapat soalan di situ atau persoalan di situ. Mengapa hanya Allah sahaja yang berhak diberikan puji-pujian? Mengapa hanya Allah Ta'ala sahaja yang berhak untuk diberikan puji-pujian? Maka jawapannya selepas kalimah alhamdulillah. Dalam suratul Fatihah, Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji-pujian hanya milik Allah. Mengapa hanya milik Allah? Kerana Allah itu Rabbil Alamin, kerana Allah itu Ar-Rahman, kerana Allah itu Ar-Rahim, kerana Allah itu Malik Yaumiddin. Bagaimana pula dalam surah Al-An'am ini, kita akan saksikan bersama, iaitu mengapa jika ada persoalannya, mengapa hanya puji-pujian itu hanya milik Allah? Maka jawapan dia ialah kerana Allah itu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan begitulah dia dalam 3 surah yang akan datang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat pertama ini kita akan saksikan bagaimana Allah membuktikan kepada kita mengapa puji-pujian itu, alhamdulillah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah akan kita jelaskan dalam pertemuan akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.